أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفي الله من خلقه وحبيبه إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Tuan-tuan, puan-puan, teman-teman yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah bertemukan kita dengan bulan Ramadan, yang mana kita telah berpuasa dan nak dekat seminggu. Kita doa moga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik dan hidayahnya dan membantu kita untuk mengharungi masa-masa dan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, insya-Allah pada sesi isu fikih ataupun isu-isu fikih semasa pada hari ini, kita akan membincangkan sedikit sebanyak tentang topik pemakanan. Bahkan topik ini kita akan melanjutkan lagi kepada lagi dua pertemuan. Jadi pertemuan pada hari ini kita akan bincangkan sebahagian aspek daripada topik pemakanan, sampailah kepada topik yang seterusnya tentang kaitan yang kita bincangkan ni dengan halalan thayyibah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pemakanan ini memberikan kesan yang begitu positif dan juga negatif di dalam kehidupan kita. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat ada mengatakan, mungkin disebabkan makanan buatkan doa kita ni tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin disebabkan makanan kita ni semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kalaulah katakan kita tengok kepada kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, baginda menghargai setiap pemberian, khususnya makanan yang diberikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pun mengkeji sesuatu makanan. Jadi kalau kita pula nak faham tentang topik yang kita nak bincangkan tentang pemakanan ni, apa kaitan dengan isu-isu semasa ni? Isu semasa ni selalunya tidak dapat kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kalau kita nak kaitkan dengan isu semasa, tuan-tuan, ada beberapa areas yang mana saya nak kongsikan bersama. Area pertama ataupun ruang yang pertama yang kita boleh bincangkan bersama ialah perbincangan mengenai food industry. Okay. Mungkin kita akan terfikir macam mana makanan sampai dekat kita. Okay. Kalau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah satu ketika Rasulullah lapar pada waktu malam. Rasulullah, maknanya kalau Rasulullah lapar pada waktu malam, maknanya dan Rasulullah keluar daripada rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu pula dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Pada waktu itu kita dapat tahu bahawasanya rumah Rasulullah tu tak ada storage makanan yang mencukupi. Dan kita pun dapat tahu para sahabat Abu Bakar dan Umar pun begitu juga keadaan mereka. Sehingga kan mereka jumpa dengan seorang sahabat Ansari yang ada ternakan, ada kambing dan sebagainya. Bila datang Rasulullah duduk bertamu dengan orang tersebut, sahabat ni automatik pergi sembelih kambing, siat kulit dia, masak dan sebagainya, kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Di sini kita dapat nampak apa, tuan-tuan? Budaya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budaya makanan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah budaya bukannya seperti budaya kita. Budaya baginda perlu kepada usaha nak makan, time tu jugalah kena sembelih, time tu kena sediakan, time tu kena racik dan sebagainya. Perlu kepada pemakanan, persediaan yang fresh. Dan bahan ataupun resources, bahan mentah tu sendiri kena dijaga oleh orang tersendiri. Maknanya kalau kita tengok ni ada sedikit sebanyaklah tentang konsep orang-orang yang tak terkesan dengan food industry ni, ialah mereka yang ada ladang sendiri, mereka ada tanaman sendiri, mereka ada ternakan sendiri. Orang-orang seperti ini selalunya tidak pergi ke supermarket. Ni zaman sekarang ni lah, kalau kita tengok dari sudut kacamata, orang yang tak pergi supermarket ialah orang yang ada ladang sendiri, ada ternakan sendiri. Sama seperti pada zaman Rasulullah SAW, orang yang
nak makan apa dan sebagainya, mereka kena ada ladang sendiri. Baiklah, bila kita cakap tentang perkara ini, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, budaya pemakanan ini berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Pada zaman Rasulullah mungkin tak ada restoran. Zaman sekarang dah ada restoran. Kenapa boleh ada restoran? Sebab ramai sangat orang yang nak makan. Dan ramai sangat orang yang meminta jenis makanan tersebut ataupun masakan tersebut. Dan kemudian ada pula supermarket dan sebagainya. Kita dapat nampak dua pola perbezaan dalam kehidupan. Bila ada pula perbezaan dari sudut kehidupan, itu membawa kita pengertian yang baru terhadap penyediaan makanan tu di hadapan pintu kita ataupun di dalam rumah kita. Di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apabila kita cuba nak faham tentang keadaan ini, kita dapat sedikit sebanyak gambaran ada perkara yang tak ada pada zaman Rasulullah dah jadi isu semasa kita. Jadi bila kita cakap tentang benda yang tak ada pada zaman Rasulullah, ruang perbincangan dia apa? Yang pertama, food industry. Food industry. Dan kemudian kita akan bincangkan tentang sikap consumerism. Budaya consumerism yang tak ada pada zaman baginda Rasulullah SAW. Bukan tak adalah, dia tidak mempengaruhi dan tidak memberikan kesan yang impaknya besar pada zaman baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, tujuan saya kongsikan topik ini sebab kita ni tengah berpuasa. Kita dalam keadaan bulan Ramadan. Bila kita berpuasa ni, selalunya kita jaga makanan kita, tak dapat makan dan sebagainya. Bila nikmat makanan ni dijaga dan sebagainya, kita dapat rasa menghargai kepada nikmat yang tidak ada. Samalah juga macam orang sakit, bila dia sakit, dia akan dapat nampak nikmat kesihatan. Bila nikmat kesihatan ada, dia tak perasan. Tapi bila dia dalam keadaan panas ataupun dalam keadaan sejuk dan sebagainya, baru dia dapat rasa nikmat panas, nikmat sejuk. Bila asyik hujan je, kita dapat rasa nikmat panas. Bila asyik panas je, kita dapat rasa nikmat hujan dan sebagainya. Inilah dia tabiat manusia. Jadi disebabkan bila kita berpuasa, dia ada kaitan rapat dengan pemakanan. Jadi justru topik ini kita kongsikan. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita nak cakap tentang food industry ni, kita nak tahulah dulu sedikit sebanyak tentang food industry ni macam mana dan kenapa dia boleh ada. Food industry ni, tuan-tuan, adalah sistem penyediaan makanan untuk kita. Bermula daripada ternakan, bermula daripada pertanian, bermula daripada orang-orang yang pack makanan tersebut, bermula kepada orang yang bawa drive makanan tersebut, orang yang buat adanya wholesale center, distribute kepada syarikat-syarikat kecil dan sebagainya. Ini semua dah termasuk dalam skop perbincangan ataupun di dalam maksud food industry. Bila kita cakap industri pemakanan, mungkin bukannya kita yang tukang masak, kita cuma driver je. Driver apa? Driver makanan. Tu pun dah jadi dalam food industry juga. Okay. Jadi kalau kita katakan saya kerja dekat lab, kajian sains, tapi kajian saya memberi sumbangan kepada food industry, 90% kepada food industry, dia dah jadi dalam food industry juga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila adanya food industry, nampak ada dari sudut prosesnya. Okay. Dalam kalau kita tengok cara zaman Rasulullah tadi tu, bila Rasulullah lapar, sahabat tu dia dah jaga dia punya kambing sendiri, baru dia sembelih, dia siap-siapkan dan kemudian dia masak, dia kasih Rasulullah SAW. Topik dia ada kambing di sini. Tetapi zaman sekarang ni, kita sini khususnya dekat Singapura, kita tak ada kambing kat rumah. Yang ada pun daging kambing yang dah disembelih dan dah diproses. Okay. Siapa yang sembelihkan dia? Siapa yang proseskan dia? Siapa yang jaga proses dan penyembelihan dia, kualiti daging tersebut dan sebagainya. Jadi ini semua ada kaitan dengan food industry. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita pergi dan kita membeli makanan-makanan yang ada di supermarket dan sebagainya, mungkin kita beli kerana kita dah lama tak makan sesuatu makanan. Mungkin dah lama tak makan ayam, dah lama tak makan daging. Mungkin kalau kita dah beli dan sebagainya, kita siapkan dan kemudian kita dah makan, dah habis, Alhamdulillah.
Tapi ada sebahagian yang tidak menggunakan tidak melihat perkara itu untuk penggunaan yang tersendiri. Mungkin dia ada restoran, dia beli makanan-makanan, stok-stok tertentu untuk menyediakan makanan dan sebagainya. Jadi dia membeli makanan bukan untuk dia makan, tetapi untuk memberikan orang makan. Ini semua berbalik kepada satu pola kehidupan yang dikatakan sebagai consumerism, iaitu memiliki ataupun membeli, budaya membeli. Jadi kalau kita tengok tentang consumerism ini, ialah budaya membeli di luar daripada keperluan diri kita sendiri. Kita dapat nampak bermacam-macam advertisement yang keluar. Kita dapat nampak bermacam-macam keadaan yang menyuruh kita membeli. Dalam keadaan kita membeli dan sebagainya, dan kita memiliki sesuatu barang, mungkin kadang-kadang kita memiliki perkara yang kita tak perlukan, luar daripada kemampuan kita ataupun luar daripada keperluan kita, dan ini dinamakan sebagai israf ataupun tabzir. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, untuk nak food industry ni siapkan makanan, sediakan makanan, mereka perlu kepada bahan mentah. Nak sediakan tepung, nak sediakan beras, nak sediakan daging, mereka perlukan barang mentah. Jadi barang mentah ni macam mana? Barang mentah ni dah semakin terhad. Dengan keadaan manusia yang semakin meningkat, ataupun semakin banyak bilangan manusia, sehinggakan 6 bilion manusia, dan kemudian keadaan makanan pun semakin sedikit, dan manusia ni bila dia makan semakin banyak dan semakin cepat mereka menghabiskan bahan-bahan mentah yang ada dekat dunia ini. Bahan mentah tu tak sempat nak recover, tak sempat nak bangun balik, tak sempat nak grow balik. Dia terus habis dan nak dekat habis. Dan bahkan dia akan mengambil energi yang banyak di dalam nak kita producekan satu makanan tersebut. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi budaya consumerism ada kaitan rapat dengan kesan tersebut. Budaya consumerism, selain daripada dia meningkatkan kadar ekonomi negeri, dan dia bermula pada kurun yang ke-18 Masihi, pada zaman adanya teknologi dan adanya mesin. Mungkin orang dulu petik jagung dengan tangan, mungkin dengan adanya teknologi tertentu, mereka cukup dapat mengeluarkan produk jagung tu lebih daripada kemampuan yang dapat menampung diri mereka sendiri. Jadi mereka mula untuk jual kepada orang lain. Dan kemudian budaya itu berkembang dan terus berkembang sampailah selepas Perang Dunia Kedua, yang mana kita dapat nampak budaya untuk membeli produk-produk lokal ini adalah antara hasil untuk kita menguatkan kembali ekonomi negara. Tetapi budaya tersebut semakin lama semakin meningkat sehinggakan orang membeli dah jadi seperti kehidupannya, seperti dia menarik nafas di dalam hidungnya, ataupun seakan-akan dia tak dapat lepas budaya membeli itu. Dia mesti nak rasa kegairahan membeli, bukannya dia nak barang tersebut, tapi kegairahan dia nak membeli. Kalau dia masuk shopping center, dia bukannya nak beli pun satu perkara, dia bukannya nak beli katakan dia nak beli epok-epok, ataupun dia nak beli beg LV, ataupun dia nak beli baju. Dia masuk, dia tengok tak ada tujuan apa-apa, tengok best, dia beli sebab ada gairah nak beli. Bila dah beli, dah tengok, dah happy, dah tak nak lagi. Ini adalah perkara-perkara sikap yang terhasil daripada budaya consumerism. Jadi budaya consumerism ni tuan-tuan, dia menganjurkan kita untuk membeli luar daripada keperluan kita, bukan kemampuan tetapi keperluan. Jadi mungkin kalau kita perlukan makanan, dia ajak kita untuk beli luar daripada keperluan kita. Baju, dia ajak kita beli luar daripada keperluan kita. Disebabkan perkara inilah dia memberikan kesan-kesan yang positif dan negatif. Positif dari sudut ekonomi, ekonomi semakin bertambah. Bila orang banyak membeli barang ni tuan-tuan, maka akan lebih banyak peluang pekerjaan. Saya kasih contoh, kita nak beli satu paket beras. Dalam satu paket beras tu, kita dapat nampak satu paket beras tu nak datang kat kita, perlu ada orang yang hantar. Orang yang hantar tu satu pekerjaan tak? Satu pekerjaan. Packaging tu nak jadikan dia jadi paket, satu pekerjaan tak? Satu pekerjaan.
Nak buat branding paket tersebut, satu pekerjaan. Nak buat advertisement paket tersebut, satu pekerjaan. Nak menghasilkan beras tersebut, satu pekerjaan. Nak ada ladang untuk menghasilkan beras tersebut, satu pekerjaan. Jadi kita membuatkan ruang-ruang pekerjaan yang lebih banyak. Ini adalah satu budaya, adalah satu konsep yang baiklah bila positif bila adanya consumerism ni, dia memberikan peluang-peluang pekerjaan yang banyak. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, janganlah kita lupa pula tentang kesan-kesan negatif yang akan terlahir daripada consumerism ini. Antara kesan negatifnya ialah yang pertama, kita akan sentiasa ada budaya yang tidak sihat, budaya pembaziran, budaya membeli lebih daripada keperluan kita. Dan kemudian perkara yang kedua, daripada sikap consumerism ini membuatkan kita lebih materialistik. Kita akan hanya bangun tidur, kita akan fikir apa yang kita nak, apa yang kita nak, apa yang kita nak, bukannya apa yang kita perlu. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi inilah ada budaya yang kedua yang terlahir daripada consumerism. Budaya ketiga yang negatif yang akan terlahir daripada sikap consumerism ini adalah bagaimana kita menggunakan bahan-bahan dunia dengan cepat sehingga kan merosakkan dunia itu sendiri. Inilah ada bahan yang kesan yang ketiga. Bahkan kesan ketiga ini adalah kesan yang paling besar, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Jadi saya tak akan bincangkan lebih lanjut tentang kesan-kesannya. Kalau kita rujuk kepada kajian Straits Times, ada mengatakan kesan consumerism ini boleh menghasilkan sikap mental ataupun penyakit mental, mental illness dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah kajian-kajian yang mana saya tidak akan kongsikan sebab tak ada kaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi topik kita, bagaimana budaya consumerism ni dikaitkan dengan budaya pemakanan. Dan bagaimana budaya pemakanan tu dikaitkan dengan budaya ataupun keadaan kita dalam berpuasa ini. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran sebagai hidayah untuk kita bersama. Jadi kalau kita tengok tentang budaya consumerism ini, budaya yang membeli luar daripada kemampuan, kita lihatlah di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah kalian di dalam muka bumi ini ataupun hasil-hasil bumi ini yang halal dan yang baik. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan ikut jejak langkah syaitan. Allah Taala kaitkan konsep halalan tayyibah dengan jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ini adalah musuh yang nyata buat kamu. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan syaitan ni sentiasa ajak kita untuk buat perkara-perkara yang buruk dan membuatkan kita mengata kepada Allah Taala ataupun berkata terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-kata yang tak sepatutnya kita ungkapkan. Jadi di sini ayat ni memberikan impak yang besar. Bagaimana Allah Taala kaitkan pemakanan, budaya pemakanan dengan jangan mengikuti jejak langkah syaitan. Kita dapat nampak antara cara bagaimana syaitan menghasut dan juga menutupkan mata kita, telinga kita, hati kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan melalui makanan. Sebab itulah kalau kita tengok ayat yang lain pula di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan makanan dengan jangan membazir ataupun jangan berlaku eksesif dalam pemakanan tersebut. Allah Taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlaku eksesif dalam makanan dan minuman tersebut. Dan ayat yang seterusnya Allah Taala kaitkan lebih lanjut tentang bagaimana syaitan kaitkan budaya makanan ni dengan bagaimana kita dapat menolong syaitan tersebut dalam melakukan perkara-perkara yang maksiat. Kita dapat lihat di dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat yang ke-26 dan 27, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdira. Berikanlah hak kepada orang-orang yang bersekitar dengan kamu, orang-orang susah dan orang-orang yang merimpat di tepian jalan, dan jangan membazir. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala bilang kepada kita,
dengan makan, dengan hasil keperluan yang kita dapat ataupun dengan hasil harta yang kita dapat. Dalam harta tersebut janganlah kamu membazir. Kenapa? Sebab ada juga orang-orang yang memerlukan, berikan kepada mereka. Innallaha la tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir ini adalah kawan syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu amat kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tuan-tuan, di sini Allah Taala berikan kita satu clue. Apa clue dia? Pembaziran kawan syaitan. Sebelum dekat atas tu, makanan dan janganlah ikut jejak langkah syaitan. Jadi seakan-akan kita dapat tahu antara jejak langkah syaitan ini tuan-tuan ialah dengan buat kita makan makanan yang tidak elok. Dan pada waktu yang sama juga membuatkan kita ada budaya pembaziran dalam pemakanan kita. Jadi kalau kita cuba nak kaitkan bagaimana orang yang membazir ini Allah Ta'ala kenakan dia ataupun Allah Ta'ala samakan dia sebagai kawan syaitan. Kenapa? Dia setakat membazir je. Dia bukannya buat orang kufur, dia bukannya buat orang suruh buat maksiat dan sebagainya. Dia cuma membazir je. Okay? Dia makan satu pinggan, lagi satu pinggan, tak habis makan, buang. Dia setakat buang je. Macam mana dia boleh jadi pembazir? Kawan syaitan, member syaitan. Di sini kalau kita lihat tuan-tuan, Allah SWT berikan jawapan di dalam ayat yang sama. Inna syaitana li rabbih kafura wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan ni sentiasa kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seakan-akan orang yang membazir dan tak appreciate makanannya ialah orang yang dikatakan sebagai orang yang mempunyai sifat yang sama, yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana sifat tersebut ada pada iblis dan juga ada pada syaitan. Wa kana syaitanu li rabbi kafura. Dan jawapan yang kedua, bagaimana keadaan kita ni boleh jadi kawan syaitan dengan setakat kita membazir? Okey, ialah seperti mana yang saya akan kongsikan contoh ni. Kita cuba bayangkan dan kita cuba ingatkan contoh ini ya. Saya ada 10 kambing. Saya ada 10 kambing contoh. 10 kambing ni saya sembelih 10 ni. Okey, 10 kambing ni saya sembelih 10 ni. Kemudian saya makan seorang. Agak-agak cukup tak saya makan? Tak cukup tuan-tuan. Okey. Preserve pun tak cukup. Lebih daripada keperluan saya. Mungkin saya perlu tak sampai satu kambing pun untuk makan. Mungkin saya perlu untuk mungkin setengah kambing ke, ataupun mungkin 1/3 kambing ke. Saya sembelih 10 kambing. Dan kemudian bersekitaran dengan saya ada lagi 100 orang yang sedang lapar, ataupun lagi 10 orang yang sedang lapar. Saya sembelih 10 kambing, saya seorang makan. Yang lagi 10 orang tengok je, tak makan. Mereka lapar. Bila mereka lapar, mereka buat apa tuan-tuan? Mereka nak makan. Bila mereka minta, mereka gini dan sebagainya, kalau semuanya saya dah makan, yang bilin tu yang saya tak dapat makan tu saya buang. Apa yang buat orang-orang ni semua? Orang-orang ni akan membuat perkara-perkara yang tidak elok. Mungkin dia akan mencuri. Mungkin dalam dia nak mencuri itu dia membunuh dan sebagainya. Inilah ada perkara-perkara, kejadian-kejadian maksiat yang boleh berlaku kalau adanya pembaziran. Jadi bila kita membazir dalam makanan kita, dalam penggunaan kita, maka kita akan seakan-akan merosakkan bahan-bahan mentah yang ada, ataupun bahan-bahan keperluan yang dalam keperluan tersebut boleh jadi ada pada orang lain, ataupun ada orang lain yang memerlukan barang tersebut, tetapi saya dah habiskan dan saya dah buang dan saya dah merosakkan bahan tersebut, sehingga kan bahan tersebut membazir begitu sahaja, yang menyebabkan orang lain tu buat perkara-perkara yang tidak baik. Jadi seakan-akan saya pun sumbang pertolongan kepada syaitan dengan buat orang tu pun buat dosa juga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah dia kesan membazir. Dan kesan ini dah berlaku dah, dan kita dapat rasa dah sekarang, bukannya kepada kita secara individu sahaja, tetapi bahkan kepada seluruh dunia. Apa yang dijadikan ataupun apa yang dikatakan sebagai global warming, kekurangan lebih banyak carbon dioxide di muka bumi ini menyebabkan dia lebih panas dan sebagainya. Ice melt,
pokok dah semakin tak banyak dan sebagainya. Kita pun dapat nampak juga binatang-binatang ternak ni perlu kepada keperluan-keperluan asasi juga. Yang mana keperluan-keperluan asasi tu kadang-kadang perlu kepada energi yang lebih banyak untuk meet the needs ataupun untuk memberikan apa yang manusia satu dunia ni perlukan. Jadi keperluan manusia ni semakin meningkat, bahan yang nak supply tu semakin menurun. Sebab itulah harga barang semakin meningkat dan melonjak. Di sini tuan-tuan yang dimulakan sekalian, disebabkan adanya pembaziran, maka kita akan dapat nampak juga kesan yang buruk pada diri kita. Bahkan ini semua dapat kita lihat dalam pemakanan juga. Bila kita makan dekat rumah, Alhamdulillah. Tapi kalau ada tempat yang nama dia buffet, restoran yang ada buffet, buffet tu kita boleh makan apa yang kita nak. Kita masuk, kita main ambil je semua makanan yang kita nak. Bila kita ambil semua makanan apa yang kita nak, rasa-rasa kita habis tak tuan-tuan? Kita tak habis. Makanan tu pergi mana? Tong sampah. Dibuang, dibazirkan dan kemudian tidak memberikan manfaat kepada orang-orang manusia yang lain yang mungkin memerlukan perkara tersebut. Jadi tuan-tuan yang dimulakan sekalian, ni ada kait rapat dengan contoh yang saya kongsikan tadi, iaitu 10 kambing. Dengan satu orang yang menyembelih semua 10 kambing, dia makan sendiri. Yang beleng dia tak habis, dia buang. Samalah juga dengan keadaan food industry. Di antara banyak food industry yang mereka keluarkan, yang mereka hasilkan, mungkinlah sekalian, yang kita makan ni cuma 60% je ataupun 50%. Yang lagi 50% pergi mana tuan-tuan? Membazir. Membazir pergi mana? Pergi tong sampah. Bila pergi tong sampah pergi mana? Kita tak akan makan lagi makanan tersebut. Dia akan dirosakkan, dia akan diproseskan, keluar lagi pembakaran, keluar lagi karbon dioksida. Tuan-tuan yang dimulakan sekalian, di sinilah bila kita dapat nampak gambaran yang besar tentang pola masyarakat sistem pemakanan yang ada pada zaman sekarang ini. Kita cuba tanya diri kita, apakah tujuan kita memakan makanan tersebut? Kita balik kepada konsep yang telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah konsep tersebut? Kita kalau lihat di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Miqdad bin Ma'di Karib, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batni." Tak ada satu pun tempat yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih teruk daripada perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam luqaimat yaqumna sulbahu. Cukuplah anak Adam itu memakan secertain perkara untuk dia jalankan tugasnya. Jadi kita dapat nampak konsep baginda Rasulullah ni berbeza dengan konsep yang dibawakan oleh budaya consumerism yang eksesif ni. Yang mana kalau kita nampak konsep baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita makan makanan untuk bantu kita. Maknanya makanan ni jadi sebagai suplemen untuk kita capai tugasan kita. Tetapi kalau budaya consumerism ni buatkan kita, tugas kita apa? Tugas kita membeli. Kita asyik nak beli, asyik nak beli, asyik nak beli, asyik nak beli. Asyik nak makan, asyik nak makan, asyik nak makan. Sebab tu kita dapat nampak kadar bentuk manusia ataupun kadar obesity dekat dunia ni semakin meningkat, kadar penyakit semakin meningkat dan sebagainya, hasil daripada pemakanan. Bahkan Rasul sambung lagi, kalaulah orang tu makan juga, fathuluth li ta'amihi, jadikanlah 1/3 untuk makanan dia, 1/3 untuk air dia, 1/3 untuk nafas dia. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, dalam bab ataupun dalam kitab Az-Zuhud, bab ma jaa fi karahiyati kathratil akl. Jadi tuan-tuan yang dimulakan sekalian, bahkan ulama-ulama kita juga akur bahawasanya segala macam keburukan akan berlaku apabila kita penuhkan perut kita. Contohnya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau perut ni semakin penuh, dia akan membuatkan kita kegairahan yang luar biasa untuk melaksanakan ibadat, melaksanakan perkara-perkara maksiat, seperti mana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul nasihatkan kepada pemuda, kalau kamu ni orang muda nak kahwin, tak, yang boleh mampu kahwin, kahwinlah. Kalau yang tak mampu tu, sabar dan berpuasalah. Fa innahu lahu wija. Sebab puasa ini memberikan keperluan ataupun menahan ataupun dapat menjadi benteng pemuda-pemuda ini untuk jaga nafsu mereka dan sebagainya. Ini adalah antara anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dia ada kaitan dengan makanan. Jadi makanan ni
Kalau semakin banyak dalam perut kita, kita makan lebih banyak, bukan hanya saja dia memberikan kesan negatif kepada fizikal badan kita, bukan juga dia kasih kesan negatif kepada global warming, tetapi juga dia memberikan kita kesan negatif dari sudut spirituality kita. Bahkan makanan yang halal ini membantu kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang soleh. Sebab tu Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang sama juga, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dengan makanan-makanan hasil-hasil yang telah kami berikan kepada kamu, yakni Allah Taala berikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun, kalaulah kalian ni betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat nampak kaitan makanan ni adalah sebenarnya untuk membuatkan kita jadi lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesan makanan yang baik ini memberikan kesan yang positif pada kehidupan hati kita, minda kita dan badan kita. Justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, insya-Allah dalam perkongsian sikit ini kita dapat nampak kepentingan dalam kita memahami budaya makanan, yang mana budaya makanan ini dah merupakan dah berubah budaya pemakanan ini daripada zaman baginda Rasulullah dan zaman orang-orang yang terdahulu dan para sahabat dan sebagainya. Dia dah jadi satu budaya yang baru. Bila dah jadi satu budaya yang baru, perlu kepada pemahaman yang baru, dan perlu kepada keadaan kita mengawal budaya yang baru ini supaya dia selari dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita dapat ambil faedah pada hari ini, kita dapat tahu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sedikit sebanyak tentang rumusan ataupun tentang food industry, bagaimana dia diciptakan dan disampaikan kepada kita, dan kemudian apakah kesan konsumerisme yang positif dan negatif. Dan konsumerisme ini dia memberikan kita budaya sikap yang baru dalam memahami dan juga kita membeli dan kita menggunakan makanan tersebut. Jadi ada di antara kita di sini yang mungkin membeli, menggunakan sesuatu perkara luar daripada kemampuan dia, ataupun bukan kemampuan, di luar daripada keperluan dia sendiri. Maka di sini kita dapat nampak adanya pembaziran, adanya israf, adanya kerosakan yang akan berlaku kat muka bumi. Jadi untuk kita elakkan perkara-perkara ini, agama kita ataupun baginda Rasulullah SAW anjurkan kita yang pertama ialah makan makanan yang halal, dan makanlah makanan yang thayyibah, yang baik. Okay. Dan makanan yang baik ini adalah makanan yang kita perlukan. Okay. Makanan yang kita perlukan. Elakkan daripada memakan makanan yang kita tak perlukan, sehinggakan dia buatkan badan kita ni semakin rosak dan hati kita ni semakin keras dan sebagainya. Dan pada waktu yang ketiga juga, poin yang ketiga dan yang terakhir, setiap daripada kita yang membeli dan setiap daripada kita yang memiliki makanan ataupun barang-barang yang lain, hendaklah kita kenal dan kita jaga bahawasanya perkara-perkara ini hendaklah di bawah responsibility kita, di bawah ke tanggungjawab kita. Kita beli dan kita makan dalam keadaan bertanggungjawab. Janganlah kita membazir, janganlah kita merosakkan muka bumi ini, menyumbangkan kepada kerosakan muka bumi ini. Justru itu, tiga perkara ini kita ambil faedah. Yang pertama, kita makan makanan yang halal yang boleh memberikan kesan yang positif pada diri kita. Yang kedua ialah hendaklah kita pastikan makanan tu makanan yang kita perlukan, barang yang kita beli itu barang yang kita perlukan. Dan yang ketiga ini, elaklah ataupun jadikanlah budaya kita dalam membeli dan memakan adalah budaya yang bertanggungjawab. Jadi kalau kita ni sebagai orang yang beriman sedang berpuasa ni, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita untuk berpuasa ini untuk apa? Untuk kita jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ni apa tuan-tuan? Orang yang bertanggungjawab dan orang yang peka terhadap persekitarannya, yang menjaga persekitarannya, yang memberikan rahmah dan juga memberikan ihsan kepada bukan dirinya saja, bukan masyarakatnya saja, tetapi kepada environmentnya juga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di sini dalam kepentingan makanan dan juga dalam kita menjaga dan kita bertanggungjawab terhadap pemakanan kita, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin,
ada meletakkan tentang 3 martabat dalam orang memakan. Ada orang makan disebabkan keperluan, ada orang makan disebabkan untuk rasa mewah. Okey, ada pula orang makan untuk rasa berlebih-lebihan, okey, untuk tunjukkan yang diri dia tu lebih hebat daripada orang lain sebab dia dapat banyak makanan dan sebagainya. Okey. Jadi ini adalah antara perkara yang dapat kita faham bahawasanya setiap di antara manusia ini kalaulah tidak dijaga cara pemakanan, cara pembelian, pasti akan terlebih kepada mengikuti kehendak-kehendak jiwa, kehendak-kehendak nafsu, yang mana kita dalam ibadah puasa ni dianjurkan untuk menjaga jiwa kita, untuk menjaga nafsu kita dan mendidiknya. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di antara orang-orang yang soleh dan soleha yang dapat menjaga dirinya dalam era consumerism ini, dalam era food industry ini. Kita doa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berikan kita guidance dan hidayah untuk memilih apa yang terbaik, bukan untuk diri kita tetapi untuk masyarakat kita juga dan untuk keadaan kita di hari akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dengan sedikit perkongsian ini yang ada mencakupi tentang food industry, yang mana food industry ini terlahir daripada kesan consumerism, maknanya budaya pembelian, pemilikan yang luar biasa, yang mana orang meminta sesuatu produk. Dia terlahir disebabkan adanya sikap consumerism, dan sikap consumerism ini dapat memberikan kesan-kesan negatif kepada diri kita, khususnya budaya kita, budaya materialistik, dan kemudian memberikan kesan kepada masyarakat juga, iaitu masyarakat yang lebih fokus kepada pembelian-pembelian yang luar daripada kemampuan mereka ataupun luar daripada keperluan mereka, dan kemudian memberikan kesan kepada environment juga, iaitu alam persekitaran ni akan menjadi lebih teruk, okey, dengan kekurangan bahan-bahan mentahnya, dan dunia ni semakin tua lebih cepat daripada usianya. Dan inilah ada sedikit sebanyak kesan yang dapat kita lihat daripada consumerism. Ada pun panduan daripada agama, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ialah untuk kita membeli, memakan ataupun juga memiliki ataupun purchase benda-benda tertentu dalam keadaan yang bertanggungjawab, okay? Dan pada waktu yang sama juga kita pun dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih makanan yang halal, okay? Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun anjurkan kepada kita untuk mengambil ataupun makanlah makanan yang kita perlukan. Jadi kalau kita tengok, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sedikit penularan wabak ini, penularan wabak COVID ini mengajarkan kepada kita tentang kepentingan kita dalam menjaga pemakanan kita ataupun menjaga ration pemakanan kita. Dan pada waktu yang sama juga kita dapat nampak, kalaulah COVID yang penularannya wabak seperti ini, impak dia seperti ini, kalaulah katakan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dan sebagainya, ataupun orang lain yang berada di tempat yang lain mungkin taklah seberapa beruntung seperti kita, bagaimana keadaan mereka. Jadi kita dapat nampak, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, setiap makanan nasi yang kita makan tu, kita kena ingat, nasi ni bila kita nak makan ni, nasi ni datang dia ada petani dia, ada orang yang drivekan dia, ada orang yang packkan dia, ada orang yang macam-macam buat proses dalam menghasilkan sesuap nasi tersebut. Jadi setiap nasi ini memberikan impak yang besar kepada orang-orang yang telah saya kongsikan tadi tu. Maknanya satu suap nasi ini berapa energi ataupun berapa energi yang dikeluarkan oleh petani, dikeluarkan oleh gini untuk keluarkan sesuap nasi. Dan sesuap nasi ni harga dia berapa? Katakanlah kalau beras tu kita beli $5, kita masak, mungkin satu suap tu mungkin dalam berapa sen lah. Katakanlah $1 lah untuk kita mudah faham. Satu suap ni harga dia macam contohnya $1, kita makan $1 ni berapa persen sampai kepada petani, berapa persen sampai kepada orang yang bawa drive, berapa persen sampai kepada orang yang proses, pack dan sebagainya, advertisement dan sebagainya. Kita dapat nampak, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, setiap suapan nasi yang kita makan itu memberikan kesan bukan kepada diri kita sahaja, tapi memberikan kesan kepada seluruh masyarakat. Sebab itulah kita akan bincangkan pada minggu hadapan
tentang food industry juga, bagaimana dalam mereka nak keluarkan pemakanan, okay, dalam mereka nak produce makanan untuk meet the needs yang ada pada kehidupan masyarakat kita, ataupun untuk memberikan keperluan yang, ataupun menemui keperluan masyarakat kita. Mereka perlukan apa? Contohlah saya kasih ayam, untuk kita jaga ayam, untuk ayam tu membesar, mungkin makan berapa tahun, tapi disebabkan adanya teknologi-teknologi yang baru yang dengan mereka inject, maka keluarlah ayam yang lebih gemuk, lebih sedap daging dia, lebih lembut. Kalau ayam kampung keras, ayam factory lembut, okay, macam mana dia jadi lembut? Dan kemudian sekarang ni kita dulu nampak telur je, tapi sekarang telur yang ada omega 3. Macam mana telur tu boleh ada omega 3? Ini adalah kesan-kesan teknologi dalam food industry. Dan apakah kesan-kesan teknologi tersebut pada diri kita? Jadi macam mana, siapa yang jaga kesan-kesan teknologi ni? Siapa yang meletakkan barang-barang kat dalam makanan kita ni? Siapa yang jaga dan sebagainya? Adakah dia jadi halal ataupun dia jadi thayyibah, ataupun sebaliknya? Itu yang akan kita bincangkan insya-Allah pada minggu hadapan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita, tambahkan ilmu kita, tambahkan penghayatan kita dan takwa kita dalam bulan Ramadan ini insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik daripada Allah Taala, yang kekurangan tu datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.